لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيب الله وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang memberi kepada kita kesempatan waktu pada pagi ini bagi meneruskan pengajian kita untuk membaca kitab Matan Zubat, salah satu daripada kitab-kitab yang meringkaskan fiqh dalam mazhab Imam Syafi'i. Mudah-mudahan Allah memberi kita ilmu dan hikmah dan menjadikan kita daripada kalangan orang-orang yang beramal saleh. Pada pagi ini kita masuk pada bab yang ke-15 pada muka surat yang ke-97, iaitu babu salatil khauf, bab semayang dalam keadaan khauf, dalam keadaan takut. Yang ini salah satu daripada benda yang jarang kita buat lah, benda ni kan, sebab kita pun bukan terlibat dengan perang dan kita pun bukan jadi tentera kan. Kalau orang jadi tentera, mungkin mereka akan buat ni secara praktikal lah. Tapi walau bagaimanapun kita belajar juga kan? Walaupun benda itu ada benda-benda yang tidak praktikal. Contoh kita belajar istinja kan, menggunakan batu kan. Alat istinja tu air ataupun alat istinja itu batu kan. Kita biasa guna air, kita tak guna batu. Tapi kita belajar juga kerana ada kalanya mungkin tak ada air kan, kita boleh menggunakan batu ataupun yang seumpama dengannya. Walaupun kita nampak tak ada kepentingan untuk hari ini, tapi untuk masa depan kita tak tahu macam mana keadaan kita. Jadi bab solatil khauf, bab semayang khauf, bagaimana tata cara semayang di dalam keadaan peperangan. Ini menunjukkan kepada kita bahawasanya semayang itu tetap diwajibkan walaupun apa keadaan, walaupun perang sekalipun. Bahkan kalau kita tengok solatul khauf ni, dia dibuat secara berjamaah. Di sini juga menunjukkan solat jemaah itu punya kedudukan. Kita pun tahu semayang jemaah ni ada khilaf di kalangan ulama. Ada yang kata dia wajib, ada yang kata fardu kifayah, ada yang kata sunat muakkad kan. Jadi adalah pilihan. Apa pun kita lihat, dalil-dalil yang menunjukkan kepentingan solat berjamaah itu sangat banyak, dan ia adalah merupakan suatu amalan yang utama yang tidak ditinggalkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi bila kita sebut solatul khauf, khauf maksudnya solat dalam keadaan solatul khauf, solat di dalam keadaan perang. Kita sebut perang lah, peperangan. Di mana peperangan ni satu situasi, satu keadaan kita diminta untuk mempertahankan kebenaran dengan jalan peperangan. Tapi kita mesti ingat, peperangan itu bukan jalan untuk menyebarkan Islam. Islam tidak tersebar dengan peperangan. Islam tersebar dengan dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah kepada jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan mau'izah yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, serta berdialoglah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Itu penyebaran Islam dengan dakwah. Kerana Islam ni agama dia, akidah dia bukan dia paksa orang, tak. La ikraha fid din, tak ada paksaan dalam berakidah ni kan? Kerana akidah itu mesti dibina di atas dasar keredaan. Jadi Islam tersebar dengan
dengan dakwah Islam tersebar dengan pena kita panggil kan, bukan dengan peperangan. Ini satu benda yang kita kena beritahu kepada masyarakat. Kerana peperangan itu disyariatkan dalam Islam adalah untuk sebagai suatu mekanisme, sebagai suatu jalan yang terakhir, sebagai suatu wasilah untuk kita pertahankan kebenaran, untuk kita pertahankan Islam itu sendiri. Ni kira dah tak ada jalan lain lah, maka kita pertahankan dia dengan perang. Suka juga dalam mukadimah ini kita nak sebut bahawa perang dengan jihad ada beza dia sebenarnya. Walaupun peperangan itu sebahagian kecil lah daripada jihad, tapi bila kita sebut jihad, jihad dia lebih umum, jihad dia lebih luas. Ini di antara satu benda yang kita perlu beri pencerahan berkenaan dengan juzuk syariah ni, supaya dia tidak difahami dengan makna yang sempit, sehingga mereka menggambarkan Islam dengan gambaran yang tidak tepat. Ini jihad yang paling besar kita hari ini ialah kita memulihkan semula hari ini image Islam tu daripada tafsiran orang-orang yang berniat tak baik pada Islam, ataupun daripada penafsiran orang-orang yang ada semangat untuk menegakkan Islam tetapi mereka tidak ada fiqh yang sahih, tidak ada kepahaman yang tepat dalam memahami Islam. Akhirnya mereka menggambarkan cabang-cabang atau juzuk-juzuk syariat itu dengan gambaran yang sempit. Kalau kita sebut syariah, apa yang kita faham kan? Bila kita sebut syariah je, mesti orang ingat menegakkan syariat itu. Orang nampak menegakkan hukum hudud kan, walaupun hudud tu satu juzuk pada syariah. Tapi semayang pun syariah, puasa syariah, zakat syariah, haji syariah, menutup aurat syariah, bertutur dengan perkataan yang baik syariah kan, berbaik dengan jiran tetangga juga adalah syariah. Syariah itu luas, bukan sekadar undang-undang jenayah aja syariah. Ini satu yang kita kena memberikan penekanan. Sebagaimana jihad dalam Islam luas makna dia. Kadang-kadang dia bermaksud dakwah. Contoh Allah sebut dalam surah Al-Furqan, fala tut'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Jangan kamu taat, kata Allah, pada orang kafir dan berjihadlah melawan mereka dengan jihad yang besar. Ayat ni ayat Mekah. Ada ke kat Mekah masa turun ayat ni, turun ayat perintah Allah wajahidhum bihi jihadan kabira ni, ada perang tak kat Mekah? Tak ada. Tetapi dalam tafsir dan dalam tafsir Al-Wasit, Syaitan Tawi kata wajahidhum bil Quran jihadan kabira, dan berjihadlah kepada mereka dengan Al-Quran. Maksudnya apa? Dengan dakwah, dengan sampaikan bacaan Al-Quran itu, sampaikan ajaran Al-Quran itu kepada mereka. Itu jihad. Artinya kadang-kadang jihad itu bermaksud dakwah, kadang-kadang jihad itu bermaksud nasihat kan? Sebagaimana dalam hadis Nabi sebut afdalul jihad, jihad yang paling afdal kalimatul haq inda sultanil jair. Jihad yang paling afdal itu ialah berkata benar, menuturkan ucapan yang benar di sisi pemerintah yang zalim. Kalimah bukan perang kan, kalimatul haq maksudnya apa? Nasihat. Kadang-kadang jihad tu dakwah, kadang-kadang jihad tu nasihat. Bahkan Nabi ada sebut dalam satu hadis, wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Orang yang berjihad itu ialah orang yang melawan hawa nafsunya supaya tunduk kepada perintah Allah, supaya melakukan ketaatan. Kadang-kadang juga jihad bermaksud tarbiyah, jihad juga bermaksud pendidikan. Jadi bila kita sebut jihad, bukanlah perang aja, kita mesti ingat. Walaupun peperangan itu satu cabang daripada jihad kan? Dan dalam Quran pun bila sebut perkataan perang, dia guna perkataan apa tu, qital kan, atau qital, qatala kan, maksudnya perang. Dia tak sebut dengan jihad. Contoh Allah Ta'ala kata waqatiluhum fi sabilillah, dan perangilah mereka di jalan Allah kan. Jadi itu benda yang kita kena beza. Waqatiluhum fi sabilillah alladhina yuqatilunakum, dan perangilah mereka di jalan Allah, iaitu orang-orang yang memerangi kamu. Kalau orang tak perang kita, buat apa kita nak perang orang?
Artinya jihad peperangan itu disyariatkan adalah untuk kita mempertahankan diri dan mempertahankan kebenaran, bukannya sebagai satu jalan untuk menyebarkan Islam. Itu benda yang kita kena beri penjelasan. Baik, solatul khauf dalam kitab kita ni nanti dia akan sebut 3 cara semayang dalam peperangan. Ada 3 cara semayang dalam peperangan yang kita akan uraikan benda ni secara ringkas. Baik, dan dalam kitab fiqh biasa dia disebut 4 kaifiat, tapi dalam kitab kita ni disebut 3 je lah. Kitab kita ni kita tahu dia adalah kitab yang boleh kita kata permulaan bagi orang nak belajar fiqh, dan sebenarnya kitab ni dibuat untuk mudahkan kita menghafal. Sebab tu dibuat dalam bentuk nazam. Mana-mana kitab yang dibuat dalam bentuk nazam, kebanyakannya itu dibuat untuk penuntut ilmu hafaz. Dan memanglah kat tanah Arab hatta di Indonesia, orang-orang dulu memang kalau kita kata kitab Syafi'i ni, antara matan yang mereka hafal adalah matan Zubad. Itu yang mereka hafal. Baik, babu salatil khauf, bab semayang dalam keadaan khauf. Baik, anwa'uha thalathatun fa in yakun aduwuna fi ghairi qiblatin fasun tahrusu firqatun wa salla man ya'um bil firqatir raq'atal ula wa tutim. Baik, bait yang pertama ni cerita tentang sembahyang peperangan sekiranya musuh itu berada bukan daripada arah kiblat. Sebab tu dia kata apa? Aduwuna fi ghairi qiblatin fasun, kan? Baik, bila musuh itu berada bukan pada arah kiblat, fasun, maka disunatkan tahrusu firqatun, satu kumpulan tu tak semayang dengan imam, dia mengawasi orang yang sedang solat. Dan satu kumpulan lagi wasalla man ya'um bi firqatir raka'atal ula wa tutim, dan satu kumpulan lagi semayang dengan imam, tapi semayang itu hanyalah sebahagian daripada rakaat solat. Contoh dekat sini, kalau semayang itu 2 rakaat, 1 rakaat dia semayang dengan imam. Kemudian sebab itu disebut wa tutim, 1 rakaat lagi mereka niat mufarakah, mereka sembahyang bersendirian. Baik, kemudian bila mereka dah habis sembahyang, wa harasat, mereka menjaga, mereka bertugas menjaga tempat tentera Islam itu, summa yusalli rak'ah bi firqatil ukhra walau fi jum'ah, kemudian kumpulan yang kedua pula masuk semayang bersama dengan imam. Benda ini terjadi walaupun pada semayang Jumaat. Maksud ini kaifiat yang pertama yang disebut bizatir riqa. Macam ni lah kita kata, kalau musuh berada bukan pada arah kiblat, dia bagikan tentera tu pada 2. Satu, tentera yang menjaga keliling kawasan tempat tentera orang Islam tu lah, di tempat pertahanan orang Islam tu ada yang jaga, dibagi 2. Sebahagian lagi semayang, maka seorang imam berdiri semayang, yang lain ikut imam semayang. 1 rakaat dia semayang dengan imam, ikut imam 1 rakaat. Rakaat kedua imam bangun, mereka pun bangun, tapi mereka sudah mufarakah, mereka semayang sendiri-sendiri 1 rakaat tu, dan imam masih berdiri semayang. Bacaan dia panjang sikit, dia panjangkan bacaan sebab nak menunggu yang lain yang kejap lagi masuk. Jadi mereka yang semayang dengan imam rakaat pertama tu sempurnakan rakaat dia yang kedua, kemudian dia beri salam, dia pergi jaga, yang lain nak masuk. Yang lain nak masuk, imam tengah berdiri lagi, dia baca panjang, imam tak masuk rakaat yang kedua lagi, kan? Mereka semayang belakang imam, cukup 1 rakaat. Ketika imam duduk tahiyat, mereka bangun sempurnakan 1 lagi rakaat, dan imam tak beri salam, imam tunggu. Kemudian mereka duduk tahiyat, kemudian mereka salam bersama dengan imam. Boleh faham mereka beri salam dengan imam. Jadi imam tu satu juga, kan?
imam tetap satu, cuma jemaah tu tukar-tukar lah. Baik, jadi ini kaifiat yang pertama, ini disebut dalam kitab fiqh sebagai solat bidzatir riqa. Baik, jadi itu kaifiat yang pertama bagi solat peperangan. Tapi di sini dia bawa contoh satu rakaat dengan imam, satu rakaat bersendirian. Baik, kalau sembahyang 3 rakaat, maksudnya 2 rakaat mereka bersama dengan imam, 1 rakaat lagi mereka mufarakah. Kalau 4 rakaat kan, kalau 4 rakaat 2 rakaat dia sembahyang dengan imam, 2 rakaat lagi mufarakah. Macam itulah kan. Ataupun yang kalau kumpulan yang kedua, dia tak adalah istilah mufarakah. Maksudnya kalau imam dah sempurna 2 rakaat, imam sembahyang lagi 2 rakaat, imam dah sempurna 2 rakaat, maka berbaki lagi imam 2 rakaat. Maka bila imam dah cukup 2 rakaat, mereka sempurnakan sendiri dan imam menunggu dalam keadaan tahiyat, kemudian beri salam dengan imam. Begitulah bagi kaifiat solat peperangan yang pertama yang disebut solat Nabi bizatir riqa. Baik. Sebab itu disebut summa atammat wa bihim yusallimu, kemudian imam tu menamatkan sembahyangnya bersama mereka dan bersalam dengan mereka. Ini bagi yang pertama. Baik. Wa in yakun fi qiblatin saffahum, dan sekiranya mereka wa in yakun fi qiblatin saffahum, apabila musuh itu berada di posisi kiblat. Tadi mereka tak ada kat depan kiblat, musuh tidak berada di arah kiblat. Yang ini musuh berada fi kiblat, dekat kiblat. Dekat arah kiblat tu musuh. Jadi macam mana nak semayang mesti hadap kiblat. Ada posisi solat perang yang tak perlu hadap kiblat. Itu yang terakhir nanti kita akan tengok. Baik, maka imam pecahkan saf itu, saffahumu, maka imam pecahkan kumpulan itu kepada saffain, kepada 2 saf ataupun kepada beberapa saf lah. Di contohnya 2 saf dia buat kat sini. Summa bil jami'i ahrama. Tapi yang ini semayang dia macam mana? Semayang dia semua semayang. Tak ada macam tadi. Yang tadi satu semayang, satu pergi jaga. Tak. Yang ini dua-dua kumpulan semayang sama. Satu imam semayang sama. Kan? Safaini summa bil jami'i ahrama wa ma'ahu yasjudu saffun minhuma. Tapi bila time sujud dia tak sama. Wa harasal akharu summa haitsu qama, kan? Sementara satu saf lagi mengawal keselamatan hingga imam berdiri. Fayasjud thani wa yalhaqil imam, sehingga imam berdiri ke rakaat seterusnya, maka barulah kumpulan kedua sujud dan mendapatkan imam semula. Baik, macam ni. Baik, dia dah angkat takbir sama-sama. Ni tak ada siapa jaga-jaga. Maksudnya semua dalam posisi semayang. Imam angkat takbir, Allahu Akbar. Okay. Bila imam rokok, semua rokok. Bila imam i'tidal, semua i'tidal. Faham? Tapi bila imam sujud, satu saf je sujud, yang saf lain berdiri menjaga. Satu saf lagi berdiri menjaga. Baik. Sehinggalah saf yang pertama yang dengan imam tu berdiri semula untuk menunaikan rakaat yang kedua, baru yang tadi tu sujud, sempurnakan sujud dia, 2 kali sujud dengan duduk antara 2 sujud, kemudian mereka bangun balik berdiri mengikut imam. Bila rakaat yang kedua begitu juga, begitu juga. Bila sampai time sujud aja, maksudnya satu kumpulan tak sujud dulu, sehingga satu saf telah sempurna sujud bersama imam, berdiri balik, baru imam barulah diikuti oleh saf yang seterusnya. Dan kemudian dalam semayang ini
kemudian mereka beri salam sama-sama lah. Ni mereka beri salam sama-sama. Baik, maksudnya mereka semayang sama. Bezanya pada sujud saja kan. Ada saf yang awal sujud bersama imam, ada saf yang menjaga, kemudian saf yang menjaga itu sujud ketika saf yang seterusnya, saf yang di depan dia telah bangun menyempurnakan solat dia. Baik, menyempurnakan sujud dia. Baik, itu yang kedua yang disebut dengan kaifiyatuha, yang disebut sebagai solat bil asfan, tak silap saya, bi asfan, semayang di asfan. Ni dia punya kaifiat yang kedua. Baik, yang ketiga kat sini dia kata wa fi tihamil harbi sallu mahma amkanuhum rukbanan au bil ima. Dia sebut kat sini yang ketiga, manakala apabila keadaan perang menjadi kacau bilau, maka pada ketika itu dibenarkan bersolat walau bagaimana keadaan. Maksudnya ni solat dalam keadaan pertempuran. Ni kalau tengah bertempur, maksudnya semayang je lah. Macam mana kau nak semayang, sama ada dengan keadaan kau menunggang ke, dalam keadaan beri isyak. Ini tak ada tata cara. Tak ada tata cara. Maksudnya sampai yang dalam bab ini hatta menghadap kiblat pun tidak wajib. Kalau yang ketiga ni semayang ketika pertempuran. Baik, tadi kita belajar sembahyang yang pertama ketika musuh tidak berada di arah kiblat. Satu. Yang kedua, musuh berada di arah kiblat. Yang ketiga ni dalam nazam ni sebut ialah ketika berlakunya pertempuran. Ketika ini tak ada apa kaifiat lah. Sembahyang lah kok macam mana cara sekalipun, walaupun tidak menghadap kiblat. Cuma dalam kitab fiqh dia ada sebut lagi satu cara sembahyang perang, iaitu sembahyang disebut solatuhu bibatnin nakhli, iaitu sembahyang ni dia buat dua jamaah tapi satu imam. Jamaahnya dua, imamnya satu. Macam mana tu? Maksudnya satu kumpulan dia sembahyang dengan imam sampai beri salam. Maksud dia bagi dua kumpulan. Satu jaga, satu semayang dengan imam sempurna. Semayang kalau 2 rakaat, kalau 3 rakaat, 4 rakaat. Lepas tu dia lepas beri salam, dia pergi jaga. Lepas tu yang lain datang semayang lagi, imam yang sama. Lepas tu imam tu semayang apa? Tadi semayang Zuhur, kumpulan pertama dah semayang dengan imam, kemudian pergi ke belakang. Dah sudah semayang, beri salam, pergi menjaga. Datang kumpulan kedua, semayang lagi dengan imam yang sama. Imam tak tukar. Imam tu semayang apa? Imam semayang sunat. Pada ketika itu imam solat sunat. Jadi ada berapa kaifiat solat perang? Tadi kita belajar solat perang. Ada 4 kaifiat. Jadi itulah secara ringkas. Saya pun tak pernah buat. Tak, Ustaz Airul Anam jadi juri amal, saya tak tahu lah dia ada belajar ke tidak buat solat perang kan. Saya tak pernah jadi pengakap pun tak pernah kan. Tak pernah saya buat praktikal solat perang ni macam mana. Cuma saya tengok dekat YouTube tu ada Telaga Biru buat rakaman tentang tata cara solat perang. Itu saya rasa tuan-tuan boleh tengok kat situ bagaimana cara dia, boleh nampak secara praktikal lah. Solat ni kita cerita ni secara orang kata teori ni kan, praktikalnya kalau ada kanak-kanak mungkin kita boleh tunjukkan cara dia macam mana kan. Ni untuk budak pun tak ada hari ni. Baik, habis berkenaan ni. Ini benda yang apa orang kata yang kita bahas secara ringkas sajalah berkenaan dengan solat perang ni. Cuma ada beberapa masalah. Dalam sembahyang peperangan ini boleh tak sembahyang dalam keadaan memegang senjata? Pegang senjata boleh, bahkan disunatkan. Kalau kita takut musuh datang, kita tak sempat ambil senjata, maka sembahyang dalam keadaan memikul senjata disunahkan sekiranya kita takut musuh menyerang kita. Baik, bagaimana kalau senjata itu bernajis? Kalau bernajis senjata itu tak boleh lah kita pegang senjata tu ketika peperangan kan. Tetapi kalau sekiranya tak pegang, tak boleh juga, kena pegang juga, bahaya kan. Maka itu dalam keadaan darurat, maka dibolehkan. Tapi dalam mazhab Syafi'i sembahyang tu nanti kena qada balik semula. Sebab sembahyang tidak sembahyang, tapi kena qada balik semula. Kemudian ada masalah lagi. Kalau sekiranya tentera telah melakukan solat khauf,
kerana disangkakan musuh, nampak pada jauh macam musuh kan, maka mereka pun buatlah solat khauf kan, nampak gelap macam musuh daripada jauh kan, mereka pun dah buat solat khauf kan, cara yang macam tadi tu. Kemudian mereka tengok rupanya bukan musuh, yang nampak berkepul-kepul tu pada jauh rupanya asap. ni iftiradi lah kan, mana tahu jadi macam tu, nampak asap kan. Kalau dah benda tu dalam waktu lagi, kita kena ulanglah sembahyang balik kan. Maksudnya tak ada keuzuran kita nak buat sembahyang perang sebab musuh tak ada kan, tak ada ketakutan pun kan. Tapi kalau dah keluar waktu, qada lah, wajib qada. Itu berbeza sekiranya musuh itu memang tu musuh, kita nak, dia memang musuh, balik jauh kita memang musuh, nampaklah bendera musuh, nampak memang dia musuh, kita pun tentera pun buatlah sembahyang perang tadi, syiddatul khauf ni dia buat dalam mana-mana satu dalam kaifiat yang kita sebutkan tadi, dia buat dan ternyata musuh tu datang, dia memang musuh tapi dia datang bukan untuk berperang kan, dia datang untuk berdamai kan, ataupun dia datang untuk berniaga kan, maka sembahyang itu tak perlu qada lah, sebab tu dah betul musuh dah tu. Tapi kita memang dia musuh, tapi dia datang bukan nak berang, rupanya dia datang nak berdamai kan. Baik, itu sedikit beberapa perbahasan berkenaan dengan furu' bagi sembahyang dalam peperangan. Ada satu lagi, sekiranya tengah sembahyang tiba-tiba barang dia kena curi, lau ukhidha alaihi malun wa huwa fi salah, kalau diambil hartanya ketika dia sedang sembahyang, boleh tak dia kejar musuh tu dalam keadaan perang tu kan? Jazalahu an yalhaqa sariqah wa yusalli salat syiddatil khauf, dan boleh, maksudnya kalau barang kita kena curi, boleh kita kejar musuh tu kan, musuh tu kita kejar, kalau takut orang tu hilang, kejar musuh tu, dan dia sembahyang solat syiddatul khauf dia buat sembahyang syiddatul khauf, kenapa? Nak kejar barang yang dicuri oleh musuh tadi, dan boleh ataupun tidak, ni menurut pendapat Imam Romli dibolehkan juga benda ni. Baik, habis berkenaan dengan solat peperangan. Ayat ni kita masuk pula berkenaan dengan ahkamul libas yang berkaitan dengan pakaian. Susah juga saya nak terang solat perang ni kan, sebab kita tak pernah buat kan. Baik, wa harramu 'alal rijali asjada, dan diharamkan ke atas orang laki-laki asjada ni emas. Terlebih dahulu kita dah bahas dalam bab bijana penggunaan emas dan perak ni untuk orang perempuan je boleh, tapi dalam bentuk perhiasan. Emas itu penggunaan dia terhad dalam syariat kita, terhad, diluaskan sikit untuk orang perempuan kepada perhiasan. Itu pun perhiasan. Ada pun menjadikan emas dan perak sebagai alat-alat, sudu garpu kan, cerik sudu emas, garpu emas, cerik emas, dulang emas kan. Ada ke? Kita tak jumpa lah kot kan. Kita ni paling tinggi pun nenek kita punya dulang temaga kan. Tapi ada tak? Ada kan. Dekat muzium kat Mesir tu, kalau kita tengok nampak cawan emas, dulang emas. Dia emas itu, kenapa dihadkan penggunaan dia kepada lelaki dan juga perempuan, lebih-lebih lelaki kan? Kenapa dihadkan? Kerana Islam nak mencegah sikap yang kita sebut bermewah-mewahan. Kerana manusia ni, kalau dia senang tak apa, tapi kalau dia bermewah-mewah, itu yang menyebabkan dia melampau kan? Sebab tu dalam Quran Allah Subhanahu wa taala disebut, wa idza aradna an nuhlika qaryatan, dan kalau kami nak binasakan suatu qaryah itu kan, kata Allah, amarna mutrafiha, kami perintahkan dulu mereka untuk melakukan ketaatan kan? Dan mereka yang duduk di dalam negeri itu pula dimewahkan. Mutrafiha, mereka hidup dalam keadaan mewah. Fafasaku fiha, mereka melakukan kerosakan pula kan.
fa haqqa 'alaiha al-qaul, maka ketika itu kami tetapkan baginya hukuman, fadammarnaha tadmira, lalu kami binasakan mereka. Orang-orang yang binasa, Qarun, Fir'aun kan, Haman, siapa-siapa, mereka ni semua orang senang. Islam bukan tak bagi kita senang, Islam bukan tak bagi kita kaya, Islam bukan tak suruh kita cari duit, tetapi hidup bermewah-mewahan itu yang Islam tak apa. Islam tidak galakkan kita hidup bermewah-mewahan. Sebab itu emas, penggunaan dia dihadkan, penggunaan emas itu tidak diluaskan. Penggunaan emas itu hatta kepada orang perempuan saja diberikan untuk perhiasan. Untuk orang lelaki, perhiasan dengan emas haram, melainkan cincin perak dengan kadarnya aja. Emas haram bagi orang lelaki, mutlak orang lelaki tak boleh pakai. Kalau emas itu dijadikan pinggan, kecawan ke apa, itu haram juga bagi orang perempuan. Tapi kalau kita tak pakai, kita boleh simpan tak cawan emas, cawan perak kan? Boleh ke tidak? Simpan je lah, tak pakai pun tak boleh kan? Kerana ada kaedah fiqh, ma hurima isti'maluhu hurima ittikhadhuhu, apa yang diharamkan kita menggunakannya, diharam juga kita menyimpannya kan? Tak boleh. Contoh arak haram tak kita minum? Haram. Simpan boleh? Saja simpan kat rumah sebotol boleh? Haram. Contoh lagi ialah kita menyimpan yang kita fiqh sebutlah, contohnya kitab ilmu sihir tu haram, simpan kitab tu tak boleh juga. Tak boleh juga. Dan satu lagi dalam mazhab Syafi'i ini, kita cerita mazhab Syafi'i lah, alat muzik. Alat muzik tu haram dalam mazhab Syafi'i, haram. Muzik itu sendiri hukumnya ada beza pendapat di kalangan ulama. Apa yang kita sebut ni, kita tengah belajar fiqh Syafi'i, kita tak keluar daripada garisan mazhab, sebab kita tengah belajar fiqh Syafi'i. Mungkin kalau kita ngaji Sahih Bukhari nanti, Ustaz Ilmi akan terang lah pada kita nanti hukum dia, pendapat-pendapat ulama yang membolehkan dan sebagainya. Tapi dalam kita belajar mazhab Syafi'i ini, kita tak keluar daripada garisan itu. Ini disiplin kita. Jadi menyimpan alat-alat muzik juga, hukum dia adalah haram kan? Baik. Jadi penggunaan hanya emas itu kepada orang perempuan, itu pun untuk perhiasan kan? Kenapa tak boleh orang lelaki berhias dengan emas? Ya, sebab orang perempuan dia nak jaga fitrah. Sebab Islam ni agama yang datang nak jaga fitrah. Islam datang nak menjaga fitrah. Fitrah orang perempuan dia lembut. Kalau dia pakai emas, dia nampak dia punya kelembutan kan? Orang lelaki dia tak boleh lembut, dia kena gagah Sebab itu antara hikmah diharamkan sutera, diharamkan emas bagi orang lelaki, kerana nak jaga fitrah. Orang lelaki kalau dah pakai subang kan, macam mana rupa dia. Orang lelaki kalau dah pakai gelang kaki kan, orang lelaki tu dia punya handsome dia, orang kata pada gagah dia kan. Orang perempuan dia punya cantik orang perempuan tu pada sopan dia kan, pada kelembutan dia kan. Sebab tu anak dara tu kan, kalau kita jaga susah sikit pada orang lelaki kan. Nenek-nenek kita kata jaga kebau sekandang ni lagi senang, dia kata, pada jaga anak dara seorang. Anak dara ni orang Melayu kita banyak pantang dia kan. Jangan duduk kat tangga, nanti tak laku kau. Nyanyi kat dapur nanti orang kau orang tua. Itu nenek-nenek kita lah kan. Dia jaga sangat orang perempuan ni. Sebab apa? Nak jaga sopan dia orang perempuan tu kan. Nak jaga biar ada malu dia, biar ada rasa apa, nampak orang kata dia punya kelembutan tu lah. Nampak keaslian dia sebagai seorang perempuan. Bezakan dengan orang lelaki kan. Dulu-dululah kan, zaman saya belajar kat Mesir dulu, payah nak jumpa budak perempuan makan kat kedai kan. Kita belajar dulu kat Mesir, jumpa budak perempuan makan kat kedai ni jarang. Jadi saya pergi ke gitu Mesir 2 tahun lepas, tengok kedai makan budak perempuan ramai kan. Dulu kalau budak lelaki, tak masak ke rumah. Sekarang tak ada dah lah kan. Jadi Islam dia agama fitrah. Dia nak jaga fitrah tu. Sebab tu orang lelaki untuk menjaga fitrah dia, supaya nampak dia gagah, dia tak boleh pakai emas, sutera yang lembut-lembut ni. Ini antara hikmah lah, antara hikmah kenapa diharamkan. Baik, jadi diharamkan, wa harramu 'alal rijali asjada, diharamkan bagi orang lelaki itu memakai emas dan juga perak kan. Orang lelaki ni orang lelaki yang mana? Baligh, yang sudah baligh lah, bukan kanak-kanak kan. Bukan kanak-kanak, akil,
orang yang berakal, orang gila tak ada apa taklif lah. Kemudian li ghairil hajah, dia pakai emas itu tanpa ada keperluan. Maksudnya kalau ada darurat boleh tak pakai emas? Boleh. Contohnya dalam kitab fiqh sebut hidung emas. Wah, jangan lah hidung emas kan? Hidung dah rompong kan? Hidung mungkin rompong, kenapa tak tahu lah kan? Malulah lah hidung tu rompong kan, dah tak ada nampak lubang hidung kan, bahaya pula masuk abuk kan. Jadi apa nak dia letakkan? Dia kalau letak besi bahaya, dia boleh karat kan. Emas tak, maka boleh buat hidung emas. Susah pula hidung emas, kita jarang jumpa. Gigi emas kan, gigi emas kan, boleh ke tidak? Sebab gigi kalau kita pakai besi dan sebagainya kan, dia boleh karat, bahaya juga pada gusi kan. Maka itu juga diizinkan, maksudnya dibolehkannya kalau ada keperluan. Kalau tak ada keperluan haram. Bin nasji wat tamwihi la hal as-sada. Baik, para ulama mengharamkan penggunaan emas bagi golongan lelaki dalam bentuk tenunan ataupun saduran kan. Para ulama mengharamkan penggunaan emas bagi golongan lelaki dalam bentuk tenunan ataupun saduran. Emas saduran. Tamwiyah ni maksud dia apa? Kita panggil apa? Emas dah campur dengan suasa ke apa kan, dia dah campur emas, bahan logam dia dah campur dengan emas, dia dah campur, boleh ke tidak dipakai? Yang ini ada perbahasan apa tu ulama kan. Jadi sebenarnya menyadur emas dengan logam lain ni hukum dia haram, kita buat kerja tu tak boleh. Tetapi dari sudut penggunaan dia, dari sudut penggunaan dia macam mana pula kan? Dari sudut penggunaan dia kena tengok banyak ataupun tidak emas yang dicampur tu. Jadi nak tahu macam mana, maksudnya kalau kita letak atas api, emas itu kita bakar, dia boleh keluar, emas tu boleh cair, maksudnya kandungan emas banyak, maka haram kan digunakan. Tapi kalau kita bakar atas api tak keluar apa pun emas tu, menunjukkan apa tu? Emas sikit. Yang ini dibolehkan pakai kan, dibolehkan pakai dalam mazhab Syafi'i. Cuma ada gak ulama tak pakai. Sebenarnya kita jauhkanlah, kalau boleh kita jauhkanlah benda bila dah ada ulama lain, kita khurujlah minal khilaf. Sebab benda ni kalau kita izinkan nanti dia akan berlebihan kan. Baik. Kemudian itu la halas sada, la halas sada, dan tidak pula haram, maksudnya mereka pakai dalam keadaan emas itu telah karat. Sada ni maksudnya apa? Bihaitsu la yadhharu laun adh-dhahab aw al-fiddah li ghalabati as-sada alaihi. Dari sudut tidak lagi nampak warna emas ataupun warna perak. Kerana apa? Telah dikarat itu dan emas dah rosak dah, kita panggil emas dah rosak, dah tak nampak emas lagi kan. Maksudnya dah karat benda tu kan. Yang itu kita tak panggil emas lagi dah lah. Kira emas telah rosak. Yang itu tidak mengapu. Baik. Kemudian sutra kan, sutra ni daripada apa? Ulat tak? Kalau warna emas apa kan? Warna tak apa. Warna dia tak kira dia emas. Kan. Kemudian wa khalisal qazzi awil harir kan. Kemudian sutra tu nama apa tu? Al-qazzi dengan al-hariri tu, dua-dua tu sutra, namalah. Ada jenis, ada beza-beza sikit, tapi sutra lah. Kalau dia khalis, maksudnya 100% dia sutra. Kalau 100% dia sutra, haram. Kalau 100% sutra, kalau 100% sutra tak boleh kan, tak boleh pakai. Au ghaliban disebut kat situ. Au ghaliban. Ghaliban maksud dia apa? Sutra ni campuran, makhlut.
sutera campuran. Orang pakai baju sutera ni sutera campuran, boleh ke tidak pakai? Kalaulah sutera itu dominan banyak daripada kain biasa, benang sutera dia campur dengan benang cotton kan, kita pun tak tahulah kan, ni jam sutera ni ada ke orang pakai lagi kan. Saya tahulah zaman-zaman romak saya je sibuk nak beli kain sutera ni kan, buat baju kan. Orang perempuan sekarang mana lah dia pakai baju kurung sangat kan, tak ada nak pakai kan. Baju pun orang dah macam-macam fashion sekarang, tak ada baju kurung. Dulu iyalah kan, jadi kebanggaan kan, anak-anak nak kahwin je beli baju sutera satu kan. Tapi sekarang orang tak berapa pakai kan. Orang lelaki sutera, baju batik kot kita nak pakai ke baju batik? Saya pun jarang pakai, Ustaz Anam pun jarang pakai kan. Ya, mungkin ada kan. Tapi sutera campuran, ni kita bahas. Jadi sutera, orang lelaki pakai sutera hukum dia haram, kecuali dalam keadaan berubat. Ada sahabat yang sakit kulit kan, Nabi SAW suruh dia pakai sutera. Kenapa? Kerana dengan tujuan berubat. Yang itu dibolehkan kan? Baik. Jadi kita nak bahas ni sekarang ghaliban sutera yang campuran, sutera yang makhlut, yang bercampur. Baik, macam mana keadaan sutera yang bercampur tu? Maksudnya sutera yang bercampur ni, kalau sutera tu dominan, dia banyak lagi daripada kain biasa, maka tak boleh juga. Haram juga hukumnya. Haram juga guna pakai, kecuali sidik. Bila sebut ghalib, terkeluar daripada dia apa? Sedikit. Tapi kita nak kira ghalib dia macam mana? Kita nak kira pada apa? Jumlah jalur benang dia ke apa? Dia kira dengan wazan. Maksudnya kena timbang berapa banyak benang sutera, berapa banyak benang yang bukan sutera kan? Dia dengan timbangan. Dia timbang dulu banyak mana berat dia. Itu kena tanya orang yang menjual lah kan, menjual benda tu lah. Baik, sekiranya berat dia sikit, maka boleh lah, sebab dia kata yang masalahnya haram tu ghalib kan, ghalib. Tapi kalau sama banyak dia, tak boleh juga, boleh juga kalau sama banyak. Jadi kita kata yang ulama sepakat sutera campuran haram. Yang kedua, campuran sutera yang sutera tu dominan, itu yang haram. Kalau sedikit ataupun sama, maka itu sudah tidak lagi dihukumkan haram menurut mazhab Asy-Syafi'i, illa 'ala as-saghir, melainkan ke atas kanak-kanak. Sebab itu tadi bila kita sebut, dia kata wa harramu 'alar rijali, diharamkan ke atas rijal kan, memakai apa tadi, emas dan perak kan sebagai pakaian ataupun perhiasan dia, kecuali cincin perak kan, itu pun ada qadar dia. Dan juga haram juga memakai sutera bagi laki-laki kan. Tapi disebut laki-laki di sini sebab tu disebut syarat dia adalah, pertama disebut baligh lah. Baligh ni berapa umur dia kan? Kita dah belajar dah alamat baligh tu kan. Kalau orang perempuan dah datang haid, umur dia 9 tahun, ataupun yang telah bermimpi bagi orang lelaki, ataupun telah cukup umur, dah bermimpi pada umur 9 tahun, cukup 9 tahun, kemudian ataupun cukup umur 15 tahun kan, maka itu sudah balik. Maka bila sudah balik, sudah ada pertanggungjawaban untuk melakukan. Dia sudah disebut apa? Mukallaf. Orang tu sudah disebut mukallaf. Mukallaf. Apa? Mukallaf dengan muallaf tak sama kan? Mukallaf, kita ni bila dah balik, berakil, dah berakal, balik, kita mukallaf lah. Muallaf tu yang bermasuk Islam kan. Itu pun tak lama muallaf kan. Kita muallaf ni berapa lama jadi muallaf kan, sampai mati dia panggil tu muallaf kan. Sebenarnya muallaf ni tak lama sebenarnya. Kalau negeri Melaka dia letakkan 5 tahun je muallaf. Dulu tak ada. Saya pernah jumpa satu orang tua, nenek nak pergi mana? Dia kata nak pergi ceramah perkim. Saya diam je. Dia kata sebab saya ni muallaf. Nenek masuk Islam bila? Saya tanya dia. Dia kata saya masuk daripada tahun 78 dulu. Ini muallaf apa lagi kan? Sebab bila kita sebut muallaf, dia ada
keistimewaan dia boleh dapat zakat kan, zakat mualaf. Tapi dekat di Melaka ni 5 tahun tu kalau masih lagi tak boleh hidup dengan berdikari sendiri, masih lagi perlu bantuan, dia akan pindah lah kepada asnaf fakir atau kepada asnaf miskin kan. Tidaklah sepanjang hayat dia mualaf. Jadi bila kita sebut tadi tu orang yang haram pakai sutera tadi tu ialah mukallaf lah, yang sudah akil, sudah baligh, kemudian dia pakai kalau tidak ada keperluan, maka hukumnya adalah haram, melainkan untuk kanak-kanak kan. Boleh lah, tapi ialah elok juga dididik kanak-kanak tu, jangan dipakaikan dengan emas kan. Walaupun dia lelaki walaupun dia kecil lagi kan, dididik lah dia dengan sifat kelelakian dia. Perempuan pun dididik dengan sifat kewanitaan dia kan. Dia orang Melayu kata melentur buluh tu biar daripada rebung dia kan. Jangan kita biasa dengan benda tu semua. Walaupun dari sudut hukum je tak ada apa-apa, boleh kan, tapi dari sudut pendidikan, ini kita nak sebut dari sudut pendidikan, bahkan semayang apa sini pun belum balik lagi kita dah disuruh ajar budak semayang kan. 7 tahun kita dah suruh, 7 tahun kalau tak nak semayang juga kita dah boleh rotan sebagai pendidikan kepada mereka. Maka terlebih-lebih lagi lah anak-anak ni hendaklah kita didik mereka dengan didikan yang baik dan didikan yang sempurna sewaktu mereka kecil. Dan saya kira itu saja perbahasan kita hari ini berkenaan dengan fiqh. Astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.